Korang tahu tak pendapatan individu tu apa? Okey, kalau ikut dalam buku teks, pendapatan individu merujuk kepada ganjaran berbentuk wang yang diterima oleh individu dalam tempoh masa tertentu. Maksudnya, pendapatan individu ni duit yang korang dapat bila korang kerja. Okey, pendapatan individu ni contohnya macam gaji. Contohnya kalau korang kerja sebulan dan korang akan dapat duit gaji selama sebulan. Okey, itu adalah pendapatan individu. So, sekarang ni saya nak ajar korang jenis-jenis pendapatan individu. Pendapatan individu ni dia ada jenis-jenis dia. Okey, tak semestinya gaji yang macam saya bagi tahu tadi, ada banyak lagi. Okey, so sebelum tu saya nak bagi tahu korang, pendapatan individu ni dia terdiri daripada dua. Okey, pendapatan individu ni terdiri daripada dua, iaitu daripada pendapatan faktor produktif dan lagi satu ialah pendapatan faktor tidak produktif. Korang kena tahulah apa itu pendapatan faktor produktif dan apa itu pendapatan faktor tidak produktif. Okey. Pendapatan faktor produktif ni ialah dia adalah pendapatan daripada faktor pengeluaran. Okey, faktor pengeluaran yang menyumbang kepada ekonomi. Okey, faktor pengeluaran sebelum ni kita ada belajar BMTU, buruh, modal, tanah, usahawan. So, kalau kita kerja, okey, kita kerja berkaitan dengan faktor pengeluaran ni, okey, maksudnya pekerjaan kita tu kita menyumbang kepada ekonomi, okey. So, contohnya apa? Okey, contohnya faktor pengeluaran buruh. Kalau kita bekerja sebagai buruh, kita bekerja. Kita sebagai pekerja, kita bekerja bawah orang, under company, ada bos. Okey, so itu kita dikenali sebagai buruh. Okey, so bila kita jadi buruh, kita menyumbang kepada ekonomi sebab buruh adalah salah satu faktor pengeluaran. Okey. Lepas tu modal. Kalau kita ada modal, kita buat simpanan ke apa ke, kita tambah duit modal untuk perniagaan ke apa ke. Okey, kalau kita ada duit lebih, kita ada modal, so kita menyumbang dalam ekonomi. Okey, lepas tu tanah. Kalau kita ada tanah, kita boleh sewakan tanah ataupun bila kita ada tanah, kita boleh buat bangunan, kita boleh beli tanah, kita boleh jual tanah, kita boleh bercucuk tanam dengan tanah. So banyak kegunaan tanah. So bila kita ada tanah, kita menyumbang kepada ekonomi. Okey, ataupun buruh modal tanah, usahawan. Kalau kita sebagai seorang usahawan, kita juga menyumbang kepada ekonomi. Okey. So, apa jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam dalam faktor produktif ni ataupun dalam pendapatan faktor produktif ni? Ia ada lima. Okey, iaitu sewa, upah, faedah, dividen dan juga untung. Okey, ni nanti saya akan explain kemudian. Korang kena ingat ada 5 jenis pendapatan yang ada bawah faktor produktif ataupun pendapatan faktor produktif. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pendapatan individu juga terdiri daripada pendapatan faktor tidak produktif. Tadi faktor produktif, ini faktor tidak produktif. Okey, kalau faktor tidak produktif ni maksudnya pendapatan yang individu tu dapat, yang seseorang tu dapat, dia tidak menyumbang kepada ekonomi langsung. Memang dia tak sumbang kepada ekonomi. Contohnya siapa yang dapat pendapatan faktor tidak produktif ni? Okey, contohnya macam pelajar, suri rumah, pesara. Sebab diorang ni semua tak bekerja, diorang bukan buruh ketiga-tiga orang ni. Okey, so diorang ni tergolong dalam kumpulan ni, pendapatan faktor tidak produktif. Bawah pendapatan faktor tidak produktif, jenis pendapatan dia ialah bayaran pindahan. Okey, bayaran pindahan. Dia ada satu je jenis pendapatan individu bawah faktor tidak produktif, iaitu bayaran pindahan. Okey, apa contoh bayaran pindahan? Bayaran pindahan tu contohnya macam wang saku, allowance hidup dan juga pencen. Contohnya macam pelajar. Pelajar macam korang pergi sekolah. Siapa bagi duit kat korang? Mak bapak korang lah bagi duit kat korang kan. So korang dapat wang saku untuk korang beli barang dekat sekolah ataupun korang nak beli makanan ke apa ke. Contohnya macam pelajar universiti, dia dapat duit, dia dapat wang saku daripada
pihak beasiswa dia ke, okay, ataupun dia dapat duit daripada pinjaman PTPTN dia ke, MARA ke, kan, ataupun mak bapak dia bagi ke, okey. Lepas tu allowance hidup ni macam suri rumah. Suri rumah dia tak bekerja tapi dia dapat allowance hidup, suami dia bagi ke. Okey, pesara ni adalah orang yang tidak lagi bekerja, okey, dia dah pencen lah. So bila dia dah pencen, dia dapat duit pencen. Walaupun dia dah tak bekerja tapi dia still juga dapat duit. Kiranya korang boleh rumuskan dekat sini, pendapatan individu tu terdiri daripada dua, okey, faktor produktif plus tambah dengan faktor tidak produktif. Okey. Okey, so senang cerita, korang ingat je formula ni, BF sudu. BF sudu maksudnya B bayaran pindahan. Bayaran pindahan tu dia termasuk dalam pendapatan faktor tidak produktif plus dengan pendapatan faktor produktif iaitu F sudu. Okey, BF sudu kan. F sudu, F ialah faedah, S ialah sewa, U ialah upah, D ialah dividen dan U ialah untung. Korang ingat je BF sudu. So sekarang ni saya nak terangkan satu persatu. Apa maksud jenis-jenis pendapatan individu tu, okey? Okey, so jenis pendapatan individu yang pertama iaitu bayaran pindahan. So bayaran pindahan ni contoh macam saya bagi tahu tadi, okey, contohnya macam allowance sara hidup, wang saku, okey, duit pencen tu semua adalah contoh bayaran pindahan, tapi dia ada contoh-contoh lain lagi. Okey, saya akan terangkan dengan lebih detail lagi. Okey, so bayaran pindahan ni adalah pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak memberi sumbangan dalam proses pengeluaran. Dia tak ada kena-mengena dengan faktor pengeluaran lah. Dia tak sumbang apa-apa dalam ekonomi. Lepas tu, pendapatan ini merupakan ganjaran kepada faktor tidak produktif dan lazimnya tidak perlu bayar balik. Okey, dia just ganjaran, hadiah. Okey, orang just bagi macam tu je, tak payah bayar balik. Okey, apa contoh-contoh dia? Contohnya macam pesara kerajaan menerima wang pencen. Okey, biasanya orang yang orang yang kerja kerajaan ni, bila dia dah tak kerja, dia dikenali sebagai pesara kerajaan. Dia walaupun dia dah tak kerja, dia still juga dapat duit pencen. Okey. Okey, lepas tu individu miskin yang menerima bantuan kewangan daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, tiap-tiap bulan JKM bagi duit, korang dapat BSH ke, bantuan sara hidup, ataupun apa lagi? BPR, okey, bantuan prihatin rakyat. Itu semua adalah bayaran pindahan lah. Okey, lepas tu pelajar menerima wang saku, pelajar cemerlang menerima beasiswa, pemberian anak kepada ibu bapa, pampasan yang diterima oleh mangsa kebakaran ataupun banjir. Okey, itu contoh-contoh bayaran pindahan. Yang seterusnya ialah F, faedah. Okey, faedah ni sebenarnya ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang. Pemilik modal wang ni maksudnya kalau dia ada duit lebih, kalau dia ada modal, okey, so dia akan terima ganjaran. Okey, dia akan terima ganjaran dalam bentuk faedah. Macam mana dia terima ganjaran dalam bentuk faedah tu? Dengan cara dia menyimpan. Bila dia simpan duit dekat bank, and dia akan dapat faedah. Bank akan bayar faedah kepada dia. Okey, ataupun kalau dia bagi pinjam duit dekat orang. So bila dia bagi pinjam duit dekat orang, dia akan dapat faedah. Contoh macam ni, okey, faedah ni dia ada dua tau. Faedah ni kita boleh dapat dan kita juga ada yang kita kena bayar, ada juga yang kita dapat. Okey, kita boleh dapat faedah dan kita kena bayar faedah. Okey, so bila mana kita dapat faedah? Okey, kita akan dapat faedah kalau kita simpan duit dekat bank, dan lagi satu kalau kita bagi pinjam duit dekat orang. Okey, contohlah kita bagi pinjam duit dekat kawan kita. Okey, katakanlah kawan awak nak pinjam 1,000. Okeylah. Awak pun bagilah pinjam 1,000. Okey, dia kata dalam masa 3 bulan dibayar. Tapi lepas 3 bulan tu kawan awak kena bayar 1,200 ke awak. Kiranya dia pinjam 1,000 je, tapi nanti bila dia bayar balik dia kena bayar 1,200. 200 yang lebih itu adalah faedah yang awak dapat bila awak bagi pinjam dekat orang. Sama je konsep macam bank bagi pinjam duit kat kita. Macam tu Okey, so itu bila awak akan dapat faedah bila awak buat simpanan di bank ataupun awak bagi pinjam dekat orang.
Okey, itu awak dapat faedah. Okey, bila mana awak bayar faedah pula? Okey, awak akan bayar faedah bila awak pinjam daripada bank ataupun mana-mana institusi kewangan yang lain. Okay, bila awak pinjam duit, of course awak kena bayar faedah. So, as you know, as Muslim, okay, orang-orang Islam, dalam Islam, faedah ialah haram. Okay, haram. Sebab faedah tu adalah riba. Okay, tapi banyak bank konvensional sebenarnya mengenakan faedah. Okay, bila kita simpan duit. Okay, so sekarang ni ada banyak bank-bank Islam. Okay, bank yang berkonsepkan Islam. Okay, dia tak memang bila kita simpan duit, kalau bank Islam pun dia akan bagi duit balik kat kita, macam dia akan bagi faedah lah, dia macam faedah, tapi sebenarnya kalau dalam ikut bank yang konsep Islam ni, okay, dia tak panggil faedah tapi dia panggil hibah. Hibah ataupun hadiah ataupun ganjaran. Sebab apa faedah tu haram dalam Islam? Sebab dia adalah riba. Sebab faedah ni dia biasanya orang yang bagi pinjam tu, okey, dia biasanya dia akan kenakan bayaran yang agak tinggilah kepada peminjam tu. Okey, so itu sebenarnya menganiaya peminjam tu. Okey, ada yang bank yang mengenakan kadar faedah yang tinggi. Kalau rendah pun, kalau kita lambat bayar, dia akan bertambahlah, okey, kadar faedah tu. So sebab itulah faedah tu haram di sisi Islam. Kenapa orang sanggup bayar faedah? Kenapa faedah tu dibayar? Okay, faedah tu dibayar kerana individu sanggup menangguhkan perbelanjaan semasa, berpisah dengan wang tunai serta menanggung risiko kejatuhan nilai wang. Okay, maksudnya biasa kalau kita pinjam, okay, kita pinjam, contoh kita nak beli rumah ataupun kita nak beli kereta. Sebab kita tak ada duit cash yang sejumlah segedebuk macam tu. RM50,000, RM100,000, RM200,000, RM300,000. Kita tak ada duit yang banyak macam tu. So no choice, kita terpaksa pinjam juga. Okay? So bila kita terpaksa pinjam, kita terpaksa bayar faedah. Bila kita sanggup bayar faedah tu, maksudnya kita sanggup menangguhkan perbelanjaan semasa. Okay, menangguhkan perbelanjaan semasa tu maksudnya bila kita bayar faedah tu, dia akan mengurangkan duit gaji kita lah. So of course lah kita tak boleh berbelanja dengan banyak macam selalu. Okay, bila kita dah tambah hutang, kita terpaksa bayar hutang dan juga bayar faedah. So kita terpaksa kurangkan berbelanja lah. Okay, lepas tu bila kita bayar faedah ni, kita kenalah berpisah dengan wang tunai. Okay, kita sanggup berpisah dengan wang tunai serta sanggup menanggung risiko kejatuhan nilai wang. Macam mana kita nak kira faedah? Formula untuk kira faedah ialah jumlah simpanan darab dengan kadar faedah darab dengan tempoh simpanan. Okey, contohnya macam ni lah. Contohnya, Bank Unggul Berhad menawarkan kadar faedah untuk simpanan tetap seperti berikut. Okey, contoh tempoh 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Untuk 3 bulan, kadar faedah setahun 2%. Kalau 6 bulan, kadar faedah 2.2%. Kalau 9 bulan, 2.45%. Kalau 12 bulan, 2.75%. Nampak tak? Semakin lama kita simpan dekat bank, semakin tinggi kadar faedah, okey, yang bank akan bayar kepada kita. So, dikata hitung jumlah faedah yang diterima oleh seorang individu yang menyimpan RM10,000 untuk tempoh berikut. Okey, so ikut formula yang dia bagi tadi, macam mana nak kira faedah, jumlah simpanan. Okey, jumlah simpanan ni berapa? RM10,000. Darab dengan kadar faedah. Okey, kadar faedah tu berapa? Tengoklah. Dia kata untuk A, dia suruh kira untuk A. Kalau 3 bulan, dia simpan 3 bulan. Berapa kadar faedah dia? Kalau untuk 3 bulan, kadar faedah dia 2.00%. So, korang darablah 10,000 darab dengan 2.00% darab dengan tempoh simpanan dia 3 bulan. 3/12. So, nanti korang akan dapatlah jawapan jumlah faedah dia. Next ialah sewa.
Sewa ialah ganjaran kepada pemilik faktor tanah. Pemilik faktor tanah ni maksudnya yang faktor pengeluaran tadilah buruh modal tanah usahawan. So kalau dia ada tanah, kalau dia ada tanah, dia akan dapat ganjaran. Dia akan dapat ganjaran iaitu sewa lah. So contoh kalau dia ada tanah, dia sewakan dekat orang tanah dia dan dia akan dapat duit. Duit sewa. Kalau dia ada bangunan, tanah ni tak semestinya tanah. Tanah tu termasuk dengan bangunan lah. Bangunan, contoh kalau dia ada bangunan, dia sewakan bangunan tu dekat orang dan dia akan dapat duit sewa. Ataupun kalau dia ada rumah, dia beli rumah lebih, dia ada rumah dan dia bagi orang sewa rumah dia dan dia dapat duit sewa. Ataupun dia ada premis perniagaan, dia bagi orang sewa, so dia akan dapat duit sewa. Sewa ni diterima kerana individu memberi hak penggunaan kepada orang lain. Dia dapat sewa bila dia beri orang lain guna tanah dia, guna bangunan dia, guna premis dia. So kadar sewa bergantung kepada permintaan, lokasi dan kegunaan tanah. Lepas tu upah. Upah ialah ganjaran kepada faktor buruh. Macam saya bagi tahu tadilah, upah tu contohnya macam gaji. Kalau kita sebagai buruh, kita bekerja dan kita akan dapat gaji ataupun upah. Upah dibayar kerana individu menyumbang tenaga mental ataupun fizikal. Kalau dia bekerja guna otak dia untuk berfikir, untuk plan untuk buat business plan untuk company dia ke, ataupun dia guna fizikal dia untuk angkat benda-benda berat, untuk angkat kotak-kotak ke apa ke. So bila dia menyumbangkan tenaga mental ataupun fizikal dalam proses pengeluaran, dan dia akan dapat upah. Dalam proses pengeluaran tu maksudnya bila dia terlibat dalam proses pengeluaran sesebuah company itulah. Contohnya macam pekerja kilang. Dia terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran company itulah. Contohnya kalau company Top Glove, dia keluarkan sarung tangan. So pekerja-pekerja kilang yang buat sarung tangan tu, itu dia terlibat langsung dalam proses pengeluaran. Dia akan dapat duit gaji daripada company dia. Tak kisahlah pekerja kilang ke, ataupun auditor ke, editor ke, admin ke, siapa-siapa je lah. As long as selagi dia bekerja, dia akan dapat duit lah. Ataupun upah. Upah dibayar mengikut masa bekerja. Berapa banyak masa, berapa lama masa yang dia bekerja, dia akan bayar mengikut masa dia bekerja, ataupun mengikut output yang dihasilkan. Ada juga contohlah macam dekat kampung kan. Contohnya macam tikar mengkuang. Kalau pekerja tu boleh siapkan 1 tikar mengkuang, dia bagi RM10. Kalau 2 tikar mengkuang, RM20. Kalau 3 tikar mengkuang, RM30 contohnya. So setiap 1 tikar mengkuang tu dia dapat upah RM10. So dia kira kuantiti produk yang dia hasilkan tu, ataupun output yang dia hasilkan tu. So upah ni ada 2, upah nominal, upah wang nominal dan upah benar. So kalau ikut dalam buku teks, maksud upah ni, upah wang ialah upah yang diterima dalam bentuk ringgit dan sen. Sebab kita duduk Malaysia, of course kita guna nilai ringgit Malaysia lah. Nilai mata wang Malaysia, ringgit dan juga sen. Upah benar merujuk kepada jumlah barang atau perkhidmatan yang mampu dibeli dengan sejumlah upah wang. Juga dikenal sebagai kuasa beli upah wang. Sebenarnya macam ni. Upah wang nominal tu ialah gaji yang kita dapat. Kita tengok situasi ni. Contohnya Encik Malik, seorang pegawai bank, menerima gaji sebanyak RM5,000 sebulan. So RM5,000 sebulan tu, duit gaji yang dia dapat tu, RM5,000 tu adalah upah wang nominal. Manakala upah benar pula ialah kemampuan ataupun kuasa beli upah wang. Kita tengok contoh. Contoh upah wang dia bagi RM3,000. Lepas tu ada harga, dia nyatakan harga barang A, barang B, barang C. Harga barang A RM5, harga barang B RM10 dan harga barang C RM15. So sekarang ni macam mana kita nak kira upah benar? Upah wang, kita cari upah wang berapa? RM3,000 bahagi dengan harga purata barangan. Harga purata barangan ni
Okay, macam mana nak kira purata ataupun min? Purata, harga purata barangan ni korang tambah semua harga barang A, B, C tu, tambah bahagi dengan jumlah barang tu. Jumlah barang dia beli ada 3. Barang A, barang B, barang C ada 3. So, harga purata barangan RM5 tambah RM10 tambah RM15 bahagi dengan 3. So, dapat RM10. So, upah wang tadi RM3,000 bahagi dengan harga purata barangan sebanyak RM10. So, dapatlah 300. Okay, 300 tu adalah 300 unit. Okay, kalau upah benar, dia dalam unit. Okay, maksudnya upah benar dia adalah 300 unit. Bermakna dengan duit gaji yang dia dapat tu, RM3,000 tu, dia boleh beli barang A, barang B dan barang C sebanyak 300. Okey, 300 unit. So, apa yang akan terjadi kalau harga purata meningkat kepada RM20? Kalau harga purata meningkat, gaji still sama je, upah wang sama je, dia akan menyebabkan upah benar individu akan menurun kepada 150 unit. Okey, maksudnya kalau harga purata barangan tu menaik, dia akan menyebabkan upah benar tu menurun. So, kita boleh rumuskan dekat sini kenaikan harga barang dan perkhidmatan akan menjejaskan kuasa beli pengguna. Yes, kalau harga naik, of course, orang tak dapat beli banyak barang. Jenis pendapatan individu yang kedua ialah dividen. So, apa itu dividen? Okay, dividen ni dia sebenarnya salah satu daripada keuntungan syarikat. Okay, so kalau syarikat tu untung, dia bukan dapat duit je semata-mata, tapi dia juga dapat dividen. Okay, so dividen tu dia akan bagi kepada pemegang saham syarikat. Okay, biasanya kalau macam syarikat-syarikat besar ni, dia ada beberapa pemegang saham. Okay, so dividen tu dia akan bagi kepada pemegang saham syarikat. Dividen juga dia akan dapat dekat pemegang unit amanah. Okey, kalau seseorang tu dia adalah pemegang unit amanah, contohnya macam Amanah Saham Nasional ASN, Amanah Saham Malaysia ASM, ataupun kalau seseorang tu dia adalah pencarum dalam KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, dia akan dapat dividen. Dividen ni kita akan dapat bila kita menyimpan dan juga bila kita melabur. Okay, so kita akan dapat dividen. Okay, next. Jenis pendapatan individu yang terakhir ialah untung. Untung ni siapa yang akan dapat? Untung ni adalah usahawan yang akan dapat. Okay, usahawan tu siapa? Okay, usahawan ni dia berbeza dengan peniaga tau. Peniaga dan juga usahawan, dia berniaga, dua-dua berniaga. Tapi, dua benda yang berbeza tau. Kalau peniaga, dia boleh berniaga barang siapa-siapa je. Okay, contoh dia berniaga produk apa? Alif Syukri. Datuk Alif Syukri Terlajak Laris di Herbs tu. Dia boleh jadi ejen. Kiranya kalau peniaga ni, dia terdiri daripada ejen ke, stokis ke, dropship ke. Okay, dropshipper. So, peniaga ni dia jual barang orang lain. Dia tak hasilkan barang tu sendiri. Okay, siapa-siapa je dia boleh jadi peniaga. Tapi kalau usahawan dia hasilkan produk tu sendiri daripada A to Z. Okay, dia hasilkan produk tu sendiri and dia jual, dan dia boleh rekrut ejen ataupun stokis-stokis bawah dia untuk dia boleh rekrut orang lain untuk jual produk dia. Okay, so itu beza usahawan dengan peniaga. Okay, kalau peniaga dia boleh jual barang siapa-siapa je. Okay, dia boleh jual barang orang lain. Tapi kalau usahawan, dia sendiri jual barang yang dia hasilkan. Okay, dia sendiri yang keluarkan produk tu, dia keluarkan modal, dia hasilkan produk tu daripada A to Z. Itu usahawan. Okay, so usahawan ni dia akan dapat untung. Usahawan ni dia adalah salah satu faktor pengeluaran. Macam saya bagi tahu tadi, buruh modal tanah usahawan kan. So usahawan ni adalah salah satu faktor pengeluaran. Okay, so untung ni adalah ganjaran yang dia akan dapat bila dia menjadi usahawan lah. Kenapa usahawan dia menerima untung? Okay, sebab usahawan ni dia berani menanggung risiko. Ialah dia sanggup keluarkan modal, dia sanggup gabung ke semua faktor pengeluaran yang dia ada. Dia sanggup hire pekerja. Okay, dia sanggup ambil buruh. Dia sanggup keluarkan modal. Okay, dia sanggup kalau dia ada tanah. Okay, maybe dia gadaikan tanah dia ke, ataupun dia
dia gunakan bangunan yang dia beli ke untuk dia running production ke apa ke. So dia sanggup menggabungkan ke semua faktor pengeluaran tu untuk menghasilkan barang. Okay. So sebab tu dia layak dapat untung. Okay. Sebab tu dia dapat untung. Sebab dia sanggup ambil risiko. Apa jadi kalau dia dah keluarkan semua modal apa semua tapi untung tak ada. Produk tak laku. Okay, so itu risiko yang usahawan tu perlu lalui. Okay, ada masa yang dia dapat untung dan ada masa juga dia dapat rugi. Risikonya dia macam-macam. Contohnya risiko dari segi nak dapatkan contoh kelulusan. Kalau dia jual produk makanan ke, produk kecantikan kosmetik ke, dan dia dapat kelulusan daripada NKRA ataupun dia nak handle staff dia kan, ada masalah staff ke ataupun ada ejen ke stokis ke yang buat hal ke apa ke, so itu risiko kena tipu ke, risiko duit modal burn ke apa semua, itu semua risiko. So bila usahawan dia sanggup tanggung risiko dan dia berpotensi untuk dapat untung. Usahawan ni dia keluarkan idea dia sendiri untuk hasilkan produk dia sendiri. Lepas tu usahawan ni dia menguruskan perniagaan dia sendiri. Okay, sebab tu usahawan tu boleh dapat untung sebab dia sanggup menanggung risiko, sanggup menggabungkan faktor-faktor pengeluaran. Okay, dia dapat mengeluarkan idea perniagaan dia dan dia juga dapat menguruskan perniagaan dengan jayanya. Okay, so formula untuk kira untung, macam mana kira untung? Jumlah hasil tolak jumlah kos. Okay, jumlah hasil tu berapa hasil yang company tu dapat, usahawan tu dapat. Okay, tolak dengan jumlah kos yang usahawan tu keluarkan. Okay, contohnya Encik Tioh, seorang pemilik gerai kelapa muda, menjual 100 biji kelapa muda sehari dengan harga RM4 setiap biji. Okey. So 100 biji dia jual sehari, satu biji tu harga dia RM4. Sekiranya kos untuk sebiji kelapa muda RM2.90, keuntungan yang diterima oleh Encik Tioh ialah berapa? Katakanlah kos untuk sebiji kelapa tu RM2.90 tapi dijual dengan harga RM4. Berapa untung dia? Okay, so untung dia kita kena kira dulu jumlah hasil dia berapa. Jumlah hasil tu berapa yang berjaya dijual sehari, RM100 darab dengan harga jualan dia RM4 sebiji. So dapatlah RM400 kan untuk 100 biji kelapa tu. Okay, so RM400 tu adalah jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Jumlah kos tu 100 biji yang dia jual tu darab dengan harga kos satu biji kelapa tu RM2.90. Okay, 100 biji darab dengan RM2.90 adalah RM290. So 400 tadi, 400 tu jumlah hasil, RM290 tu adalah jumlah kos. So jumlah hasil RM400 tolak dengan RM290 jumlah kos, dapatlah untung dia RM110. Itulah cara kira untung.